Nalli simso. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita buka pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanggup? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah subuh di Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah, kita berada di insya-Allah pagi yang terakhir dalam Ramadan pada tahun ini, pada hari-hari yang terakhir ini. Biasanya pada awal Ramadan kita selalu dibacakan dengan ayat 183 surah Al-Baqarah, dan pada akhir hari-hari terakhir Ramadan sewajarnya kita melihat gugusan ayat kewajipan Ramadan. Kewajipan Ramadan bukan semata-mata pada 183, tapi dia berpanjangan hingga 185, 183, 184 dan 185. Pada ayat 185 itu menceritakan tentang penutup Ramadan, 183 tentang pembuka Ramadan, 185 tentang penutup Ramadan. Allah SWT mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Jadi pada ayat pertama Allah SWT mengatakan la'allakum tattaqun. Allah seru semua orang Islam, semua yang beriman untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. Dah habis puasa, Allah sebut walitukmilul iddah. Apabila kamu tukmilu, kamu telah sempurnakan iddah, tempoh. Sama ada tempoh Ramadan itu 29 ataupun 30. Maka walitukmilul iddah, bila kamu telah sempurnakan Ramadan itu dengan tempohnya, iaitu 30 hari paling banyak atau 9 hari paling sedikit, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini arahan Allah. Lepas kita selesai menyelesaikan agenda untuk berpuasa, maka datang arahan Allah untuk membesarkan hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka besarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pelbagai hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepanjang Ramadan. Dan Allah tutup dengan wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Allah kata mudah-mudahan kamu yang telah menyempurnakan Ramadan itu dan membesarkan malamnya akan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau dulu la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun itu ialah untuk orang-orang yang bersyukur, yang membesarkan malam hari raya apabila telah sempurna. Jadi telah sempurna tanggungjawab kita sebagai hamba pada Allah Subhanahu wa taala, maka wajar untuk kita bergembira membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bergembira membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bersedih apabila kita melihat ramai manusia tak pernah nak bincang tentang ayat ini. Lepas habis je Ramadan 30 hari, dia terus bincangkan tentang bergembira di hari raya, seolah-olah gembira itu bukan sebagai seorang hamba pada Allah,
Gembiranya sebagai seorang yang telah terlepas daripada belenggu. Wal'iyazbillah min zalik. Itulah makhluk yang paling berat, yang di mana tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala dia punya taubat. Yang berkekalan akan terus daripada syurga Allah dia dikeluarkan dan akan terus ke neraka Allah Subhanahu taala. Sementara nak masuk neraka dia akan tarik seramai mungkin umat manusia. Itulah dia iblis laknatullah. Yang iblis itulah nama syurgawi yang Allah tukarkan nama syurgawi itu menjadi syaitan apabila dia membelit dan juga menggelincirkan Nabi Adam AS. Maka surah Al-Baqarah Allah mengatakan fa'azallahuma syaitan. Maka bermula daripada ayat fa'azallahuma syaitan itulah tidak ada lagi kalimat iblis yang digunakan untuk memanggil iblis. Maka Allah panggil iblis dengan kalimat syaitan. Maka syaitan menggelincirkan kedua-duanya, menggelincirkan Adam AS dan Hawa AS. Maka kedua-duanya menjadi asbab untuk dihantar kedua-duanya ke muka bumi. Maka iblis terus dengan dasar bongkak dan sombong, maka kekalah iblis dalam kesombongan dan kebongkakan. Dan dia akan terus menjadi penghuni neraka, dan dia akan mencari seramai mungkin pengikut dan juga peneman-penemannya. Jadi pada malam raya itu ialah malam manusia bergembira. Ada yang bergembira sebagai pengikut iblis, yang bergembira seolah-olah dia gembira baru dilepaskan daripada belenggu. Baru dilepaskan daripada belenggu. Oh, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Sekarang dah boleh buat. Sekarang dah boleh buat. Maka tak semua orang mendapat la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun. Tak semua orang mendapat itu. Maka ada yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Itu yang Rasulullah sebut dalam hadis-hadisnya. Berpuasa dapat lapar dan dahaga. Maka bermula maghrib ini kita akan lihat ada yang berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga. Wal'iyazbillah min zalik. Ada yang berpuasa dapat benda besar yang Allah nak bagi. Jadi antara yang berpuasa dapat lapar dan dahaga sebab dia merayakan kemuncak kepada Ramadan dengan perasaan seolah dia dibebaskan daripada kongkongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dia makhluk iblis. Makhluk iblis dia dibebaskan daripada kongkongan Allah. Dibebaskan daripada sudifati syaitan. Maka diikat syaitan itu. Pelbagai perbahasan para ulama, tapi yang pasti syaitan itu terbelenggu. Dan dibuka belenggu dia apabila tamatnya Ramadan. Maka gembira sangat. Ada gembira sangat yang mengikut jejak langkah iblis. Maka itu yang penuh malam tu dihidupkan dengan bunga api. Bila melibatkan bunga api, tuan-tuan, kalau sekadar main mercun, pop yang tu, mercun kecil-kecil itu paling tinggi pun makruh. Tapi kalau nak menghiburkan anak-anak, nak trap mereka, malam ni, petang ni kita main mercun, prep macam tu kan, yang kecil-kecil tu tak apa. Main mercun petang ni, malam nanti dengan atuk bertakbir ramai-ramai. Nak trap dengan orang kan, nak tarik mood, kenalah bagi dulu. Budak-budak ni kena bagi dulu. Dah semua tak boleh balik kampung luar daripada Selangor, maka yang berkampung dah di Selangor ni, yang dah jadi kampung Selangor ni, maka datanglah ke rumah atuk kan. Datang rumah atuk, maka atuk trap lah anak-anak cucu tu. Malam ni semua kena dengan atuk. Tapi petang ni atuk belanja mercun dulu. Mainlah sebelum nak buka puasa tu. Mainlah sekadar mercun-mercun yang sekadar mercun apa, berangkai kan, kerek-kerek meletup sikit tu, yang tidak mengganggu masyarakat. Ada mercun yang haram, tuan-tuan. Mercun yang haram di kawasan urban. Saya bagi fatwa dekat tempat saya, dekat flat saya, haram main mercun tu. Sebab budak-budak suka main mercun, hantar baling mercun pada atas. Boom, tingkat 2. Dia lupa tingkat 2 tu Sa'azhar lepak. Rumah Sa'azhar tingkat 2. Meletup mercun tu tingkat 2, boom, dia akan bergaung naik ke atas. Budak suka sangat tu. Kita pun Ustaz, kita pun bengang juga.
Kalau boleh nak kejar budak-budak atau nak kejar dengan parang. Tapi dah kita ni ustaz nak bawa parang, kau tanya pula nak menyelih apa pula. Bukan ada lembu nak menyembelih kan. Jadi marah. Orang tua nak tidur, bergegar. Mercun bola tuan-tuan. Kalau mercun tetet kecil-kecil tak apa. Mercun RM3 tu kan, tak apa. Ni mercun bola. Budak-budak baru nak tidur, mak-mak tengah dodoi kan, tidurlah. Berjaga habis budak tu. Maka dosa banyak. So, saya dalam khutbah saya dekat surau, maka saya akan bagi tahu yang menjual mercun haram hukum dia jual mercun. Yang tokek juga mercun tunduk aje. Tapi kalau jual mercun bunga api apa semua jual lah untuk mengembirakan budak-budak. Tapi kalau jual mercun bola, wahwa haramun haram hukum dia. Jual mercun haram, duit daripada hasil jual beli mercun tu haram. Bapa yang bagi duit untuk beli mercun bola tu pun haram. Tapi jadi halal balik mercun bola kalau beli main dekat kampung baling babi. Bapa saya beli mercun bola banyak baling babi tuan-tuan. Musim durian, ni musim durian dah mula berputik, dah besar biji mancis. Jadi tu kita simpan mercun bola lah. Mercun bola ni guna dia untuk membaling babi. Jadi baling. Jadi kalau mercun bola tu dimainkan dekat kebun, harus hukum dia. Tu balinglah babi kera pun lari tuan-tuan. Tinggal babi kepala hitam dengan kera kepala hitam yang tak lari. Dia datang senyap. Dia pakai boot, dia sepak. Sekali sepak dapat 20 biji. Wah, kaya lah dia. 20 biji kaya kan. Tapi itulah dia kaya dengan langkah-langkah syaitan. Jadi kita lihat pada malam itu ramai yang pertama membazir. Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Bila membazir itu dah kawan setan. Bila dah kawan setan tuan-tuan, maka setan pula bergembira malam tu. Kita pun tak faham, ni orang Cina raya ke Islam raya ni. Malam raya tu bukannya Cina raya. Kalau Cina Islam pun saya rasa tak main mercun. Cina Islam pun tak main mercun. Abang Daniel ada pagi ni. Tanya Abang Daniel, rasa-rasa Abang Daniel main mercun tak? Malam raya kan. Tak payahlah tuan-tuan. Tapi dah tak tahu dah Islam raya ke Cina raya. Dia dah habis gabung dah kongsi raya kan. Jadi tuan-tuan, kita dah banyak benda-benda yang melibatkan kesilapan. Maka betulkan balik. Siapa yang dah siap-siap beli mercun, dah susun dah mercun tu, simpan dalam mercun tu. Simpan mercun, berbuat pada hari lain. 31 Ogos bolehlah. Itu pun jangan banyak mercun dia, sekadar untuk menunjukkan kebesaran, bukan sampai membazir. Satu bandaraya kan. Tapi zaman sekarang ni saya penasihat dia. Dulu saya tak jadi penasihat. Dia umumkan 25 juta untuk kos mercun aja. Kita buat surat memorandum hantar. Tak payah duk buat mercun sampai 20 juta ni. Ni apa cerita ni? Orang tempat lain tengah masalah banjir, dia pergi syok main mercun 25 juta nak habis kan. Bila kita buat surat bantah elok-elok, maka dia manusia, dia pun risau juga tu kita up kan. Jadi belasah dia kan. Jadi dia pun kurangkanlah 25 juta, tak tahu 20 juta kan. Tapi zaman sekarang ni kalau dia nak buat lagi, kita akan tegur lah. Kita akan tegur. Sebab saya salah seorang penasihat di BKL. Jadi kita tegur. Dan insya-Allah kita akan masukkan unsur-unsur Islam dalam takbiran dan sebagainya, insya-Allah. Kalau dulu sekadar SDG je, sekarang kita masuk SDG dan maqasid syariah dalam pentadbiran. Kalau dulu sekadar boleh buat surau, boleh buat tandas bergerak aja. Kita minta bukan sekadar tandas bergerak, surau bergerak pun kena buat. Kalau boleh buat tandas untuk keperluan zahir, untuk tandas bergerak keperluan zahir, keperluan batin macam mana, kena buat benda-benda begitu. Kena desainkan, buat prototipe untuk tanah bergerak. Alhamdulillah Datuk Bandar sangat-sangat teruja untuk kita buat prototipe untuk surau bergerak, supaya ada event-event bukan sekadar tandas bergerak, tapi surau bergerak juga kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, malam raya tu malam yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibesarkan.
diarahkan oleh Allah untuk dibesarkan. Jadi bila Allah kata walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum, maka Allah suruh litukabbirullah, besarkan. Maka besarkan dengan pertama dengan takbir, maka saya mohonlah pada surau masjid, besarkan Allah dengan program takbir. Kalau dulu tutup guru kita bertakbir, rumah ke rumah dekat masjid tu bertakbir sampai tengah malam. Tapi dia tak ceritalah dalilnya begini sebab orang dulu tak tanya dah, dia buat je. Sampai tengah malam dia bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita malam raya tu nak buat apa? Buatlah benda-benda membesarkan Allah. Ustaz, nak pakai baju raya boleh? Esok bukan nak raya pun. Tapi kalau nak pakai baju raya tak apa, pakailah test tu malam tu kan. Nak test tapi kena biar betul alamat dia. Betul dia punya alamat dia. Kita bagi tahu pada keluarga kita, pakai baju raya pun sebahagian daripada membesarkan hari raya, hari kebesaran Allah. Sebab sunnah Rasulullah memakai pakaian cantik sewaktu hari raya. 3 waktu Rasulullah pakai pakaian cantik. Pertama hari Jumaat. Hari Jumaat Rasulullah akan pakai abaya Rasulullah, pakaian yang terbaik Rasulullah untuk pergi sembahyang Jumaat. Yang kedua pada waktu menerima delegasi luar datang, kabilah-kabilah datang, Rasulullah memakai abaya Rasulullah, pakaian yang hebat. Maka itu cara siasat syariah Rasulullah. Berjumpa dengan ketua-ketua kabilah, maka mereka akan datang di Masjid Nabawi, Rasulullah akan memakai pakaian yang hebat-hebat. Dan yang ketiganya sewaktu Aid, sewaktu hari raya Rasulullah akan pakai pakaian yang hebat-hebat. Sampaikan Rasulullah bagi peruntukan kepada Sayyidina Umar ni sebagai menteri Rasulullah, kabinet Rasulullah. Maka Sayyidina Umar diberikan peruntukan Rasulullah untuk pergi beli pakaian baru supaya berhari raya dalam keadaan pakaian yang baru. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah besarkan dengan pakaian. Tapi takkanlah agenda pakaian tu nak fitting tu sampai 2 jam. Tu lain cerita dah tu. 2 jam fitting. Macam mana bling tak ni, tak payahlah. Dan kita pakai pakaian tu untuk membesarkan Allah, bukan nak besar diri. Bling sana bling sini, tudung tak ada, apa tak ada. Maka kita pakai pakaian tu menginsafi kita menuruti Rasulullah dan membesarkan hari kebesaran Allah dengan menggunakan apa yang Rasulullah pernah buat, iaitu berpakaian-pakaian yang terbaik. Maka nak fitting tu okeylah, setengah jam, sejam kan. Anak-anak ramai nak fitting, anak-anak apa semua, maka itu boleh dianggap sebagai membesarkan hari kebesaran. Benda-benda lain lagi apa dia? Segala perkara yang membawa kepada kebesaran Allah. Hidupkan malam tu dengan berziarah, bagi kegembiraan kepada fakir miskin. Ni last nak bagi ni fakir miskin. Kita malam kita buat street dakwah, bagi pada orang. Habis 2-3 jam. Banyak-banyak pun jenuh juga. Dan kita buat besarkan Allah Subhanahu wa taala, zikir, tasbih, membesarkan Allah. Jadi malam itu malam untuk membesarkan Allah, membesarkan malam kehebatan yang merupakan Rasulullah sebut dalam perkara melibatkan malam raya ini. Itulah malam Allah memberikan satu yang hebat untuk kamu. Sahabat tanya, apa yang hebat lagi? Ada Lailatul Qadar ke malam tu? Maka Rasulullah kata, bukan Lailatul Qadar, tapi malam tu ialah malam kamu menerima gaji kamu. Malam kita menerima gaji sebenarnya. Jadi kemuncak Ramadan itu ialah pada malam raya. Kemuncak Ramadan itu pada malam raya. Bukan Lailatul Qadar ke? Lailatul Qadar tu kemuncak, tapi tak semua orang dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan. Lailatul Qadar ni ialah benda melibatkan pemberian Allah. Allah hanya bagi kepada manusia-manusia Allah nak bagi je. Tak semua orang dapat. Siapa yang dapat, itulah pengalaman kerohanian dia yang biarlah menjadi rahsia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat, maka itu nikmat dia dapat, alhamdulillah nikmat dia. Maka Allah pilih siapakah hamba-hamba yang Allah nak bagi. Tapi ada satu lagi benda yang Allah open kepada semua orang. Lailatul Qadar Allah beri sebagai anugerah Allah yang terpilih di kalangan hamba-hambanya. Tapi malam raya ialah malam anugerah Allah yang Allah open kepada semua orang. Tapi tak semua orang ambil, tuan-tuan. Allah open pada semua orang, tapi tak semua orang ambil selama hari ini. Yang malam itu disebut oleh Imam Syafi'i sebagai malam yang mustajab doa.
malam raya tuan-tuan. Malam ni ialah malam yang mustajab doa tuan-tuan. Angkatlah tangan pada Allah Subhanahu taala. Kita ada banyak keperluan. Kita secara individu kita ada banyak keperluan yang kita kena mohon pada Allah, dan kita sebagai sebahagian daripada masyarakat, sebahagian daripada manusia yang ada pada hari ini, mohonlah pada Allah Subhanahu taala tuan-tuan. Alangkah ruginya waktu setahun 2 kali je Allah datangkan malam raya ini, malam yang sangat mustajab doa. Maka berdoalah pada Allah Subhanahu taala sepanjang malam itu. Pertamanya minta Allah Subhanahu taala selesaikanlah masalah Covid ini. Allah yang mendatangkan Covid, Allah yang boleh memberikan penyelesaiannya kepada kita individu, supaya Allah jaga individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, keluarga kita punya komuniti kita daripada dihinggapi oleh penyakit-penyakit berjangkit seperti Covid tuan-tuan, yang sekarang ni dah makin bermutasi dengan berbagai varian yang baru, yang kita hanya menghadapkan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Untuk mendapat tawakal yang tepat, kita berusaha bersungguh-sungguh, dan kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar berusaha sungguh-sungguh tidak dipanjat pada Allah, itu belagak nama dia. Maka kita usaha sebagai manusia yang Allah ya Rasulullah suruh usaha tu bersungguh-sungguh. Apa dia sungguh-sungguh? Rasulullah sebut tafiru minal majzum kama tafiru minal asad. Kamu kena lari daripada majzum, contoh penyakit berjangkit. Majzum iaitu penyakit kusta. Kita Sungai Buloh dekat pusat kusta negara kan. Jadi kusta negara tu memang satu contoh kesungguhan kerajaan ketika itu membasmi penyakit kusta. Bersungguh dengan buat tempat pengubatan dia, pusat bandar dia. Ada orang yang masih tak boleh bersama orang lain, ada orang dah boleh bersama dengan masyarakat, ada orang diberikan tempat tanam bunga, tempat apa semua kan. Saya ingat dulu balik kampung singgah, setiap balik kampung di singgah situ cari durian, varian yang cantik durian tu. Sekarang durian tu dah besar pemeluk dah, durian tu. Kalau tahun ni jadi banyak, insya-Allah siapa nak ikut bolehlah balik kampung, kalau tak kena PKP kan. Saya dulu biasa bawa budak-budak unit amal, sahabat-sahabat unit amal makan bawah pokok durian. Bawah pokok durian tu makanlah sampai sengit. Tapi nak bawa masuk bonet, kita kira. Bawa masuk bonet, kira lah. Business is talking business. Tapi nak makan bawah pokok tu, makan sampai sengit, tak apa. Nak belajar tengok macam mana ambil durian kan, bunyi jatuh subuh-subuh, buk. Budak Kuala Lumpur mana pernah tengok bunyi pokok durian jatuh buah. Jadi nak merasa pergilah, tapi pakai topi keledar. Jangan tak pakai topi keledar. Tak pakai topi keledar, boleh pakai tudung saji. Itu lagi selamat. Di tuan-tuan puan rahimakumullah, kita dah berjaya dengan Sungai Buloh, ikon kepada kusta. Dan Rasulullah sebut kamu kena lari daripada penyakit berjangkit seperti kusta kama tafiru minal asad. Macam mana kamu lari daripada asad, singa. Lagi daripada singa tuan-tuan, bukan lagi daripada anjing. Kita sekarang ni ramai orang duk main basikal, kalau kena kejar anjing, tak cukup tanah dia kayu. Itu kena kejar anjing, habis-habis kena pun cala bala je. Lepas jatuh tu anjing tengok je, tak ada buat apa pun. Dia tengok dia jatuh dah, mudahlah tu. Dia tengok dia break, dah jatuh dia break. Baik tahu je. Kita naik bengang, tak ada pula nak kena gigit. Tapi risau juga dah kena kejar tu. Saya subuh-subuh macam inilah, saya pernah jogging, dia kejar dia anjing 3-4 ekor, lari naik atas pokok. Anjing tu tunggu sampailah dah cerah apa semua, barulah orang lalang anjing tu belah, barulah turun daripada pokok tu. Jadi bila takut tu boleh panjat pokok tuan-tuan, boleh panjat pokok bila takut. Mujur tak reban pokok tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu kalau kena kejar dengan anjing. Kalau kena kejar dengan singa, itu bukan bab hidup dan mati. Itu bukan bab cala bala, itu hidup dan mati tu. Kena kejar dengan anjing cala bala je. Tapi kalau kena kejar dengan singa, itu melibatkan hidup dan mati. Kalau hidup pun sungguh nak mati dah. Maka Rasulullah suruh lari sungguh-sungguh. Macam kamu kena kejar dengan singa. Dengan singa tuan-tuan. Mana nak cari singa kalau kejar, memang tak hidup dah. Memang tak hidup dah. Jadi sebab itulah kita buat bersungguh-sungguh segala perkara melibatkan usaha manusiawi, dan kemudiannya panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah pada Allah pada malam yang terbaik, tu malam hari raya,
minta pada Allah tentang keperluan diri kita, keperluan keluarga kita, keperluan masyarakat kita dan keperluan negara kita. Dan ini Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kalau aku ada satu doa yang mustajab, apa Imam Ahmad bin Hanbal akan buat? Dia sebut kalau dia ada doa yang mustajab, satu doa mustajab, apa yang dia akan buat? Dia kata aku akan doakan supaya pemerintah itu jadi pemerintah yang sangat soleh. Itu je. Tak nak doa dapat Mercedes ke, tak nak doa naik pangkat ke, tak nak doa, tak. Dia nak doakan supaya pemerintah itu menjadi pemerintah yang soleh. Itu je. Bukan sebab pemerintah tak soleh zaman dia. Zaman Imam Syafi'i, tuan-tuan. Dia sezaman Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i. Saya tengah siapkan penulisan tentang menelusuri kearifan fiqh alam Melayu, fiqh Syafi'i alam Melayu. Jadi sekarang tengah design tentang Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i 6 khalifah bertukar ganti. 6 khalifah bertukar ganti. Yang paling hebat ialah Harun Ar-Rasyid. Selepas Harun Ar-Rasyid tu bertukar ganti. Sebab apa? Ramai yang mati. Lepas Harun Ar-Rasyid tu ada 4 orang mati, barulah yang ke-6 yang stabil. Jadi bila keadaan politik pada zaman tu bermasalah, maka sebab tu didoakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal supaya dapat pemerintah yang terbaik. Sebab apa? An-nasu ala dini mulukihim. Manusia tu berdasarkan agama pemerintah dia. Kalau pemerintah dia baik agamanya, pemerintahannya baik dengan agama, maka jadilah zaman itu ledakan yang paling hebat. Zaman Imam Syafi'i kenapa hebat? Sebab pemerintahnya hebat. Nama pemerintahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid memang sangat-sangat hebat, tuan-tuan. Maka ledakan ilmu pada zaman itu sangat hebat. Kalau orang menulis buku diberikan ganjaran, tebal mana buku tu, tebal itulah emas dia. Tebal mana buku tu, banyak itulah emas dia. Kalau zaman sekarang ni kaya dah saya. Tapi nak buat macam mana kan? Siapalah nak bagi kita kan? Mudahlah Yadim nak taja saya punya penerbitan buku dalam 80,000 juga. Mana ada duit 80,000? Jenuh, tuan-tuan. Jadi pada zaman itu pemerintahnya hebat, didoakan oleh para ulama'nya. Imam Ahmad bin Hanbal doakan, ya Allah, jadikanlah pemerintah ni kalangan orang-orang yang soleh. Maka itu yang diminta, tuan-tuan. Jadi kita mintalah supaya pemerintah ni diberikan. Daripada dulu kita doa dah. Kalau kita perasanlah doa kan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sentiasa berdoa tu, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah di kalangan kami orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepadamu ya Allah, sebagai imam, pemimpin kami. Dan mudah-mudahan madrasah Ramadan melahirkan golongan yang muttaqin, yang akan memimpin masyarakat, membawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia besarkan malam-malam malam raya. Satu lagi itu tentang ayat Quran, arahan Allah membesarkan malam raya. Dan Rasulullah berikan, tuan-tuan, satu lagi hadis. Saya tinggalkan, tuan-tuan, dengan hadis ini, iaitu kehebatan malam raya. Rasulullah sebut, man qama lailatal aidain muhtasiban lillah lam yamut qalbahu yauma tamutul qulub. Yauma tamutul qulub, pada hari manusia semua mati hati dia. Maka man qama lailatal aidain, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa menghidupkan malam hari raya, mula aja maghrib nanti, mula malam hari raya, kita dah tak ada dah untuk bertarawih, tapi kita tetap juga menghidupkan malam hari raya, maka Rasulullah sebut lam yamut qalbahu, tidak akan mati hatinya. Hati tak mati, tuan-tuan. Tatkala orang-orang lain yang tamu tu qulub, tak kalau orang lain kebanyakannya mati hatinya, hati orang yang menghidupkan malam hari raya lam yamut, tidak akan mati, tuan-tuan. Mati hati ni benda yang paling berat. Itulah masalah kita pada hari ini. Kenapa orang berpuasa masih lagi buat benda-benda jahat?
Berpuasa masih lagi nak menyambut hari raya dengan judi, duit judi tuan-tuan. Itu yang dilakonkan supaya sambutlah raya dengan duit banyak, tikamlah judi. Kau satu video, dua video, itu yang kita tahu. Banyak lagi video yang bukan umat Islam buat. Semua mengajak umat Islam supaya berjudi untuk menyambut hari raya. Alhamdulillah, tindakan segera dibuat. Tapi itulah dia, gambaran dia. Yang makan rasuah banyak juga bulan-bulan puasa. Bulan Ramadan toke bagi rasuah, dia pun makan rasuah. Toke ajak pergi lunch, tak boleh, I puasa hari ni. Heran toke tu. Puasa-puasa pun makan rasuah. Bila ajak pergi lunch, tak boleh, I puasa. Toke pun heran. Tadi makan rasuah elok aje. Bila ajak lunch tak boleh, I puasa. Itulah manusia akhir zaman yang masih ada iman, tuan-tuan. Tapi hati dia dah mati. Bila hati mati, itulah manusia yang akan pecah amanah syarikat. Pecah amanah syarikat. Kita simpan manusia hati mati ni, awas, bahaya. Kalau itulah pekerja kita, awas. Dia, kalau hati dia mati, dialah akan pecah amanah. Dialah akan mengganggu staf-staf lain. Dialah akan mengganggu muslim-muslimat. Dialah akan buat benda-benda yang, sebab apa? Benda-benda yang hati hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala takkan buat benda tu. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak buah, bagi tahu anak buah tu malam ni hidupkan malam raya. Sebab apa? Rasulullah bagi tahu lam yamut qalbahu. Siapa yang man qama lailatul aidain, ni bukan qama Ramadan dah, Ramadan habis dah. Tapi benda hidup hati ni Allah bagi pada malam raya. Malam raya tu dia punya gaji dia. Rasul sebut itulah gaji dia. Kita kerja-kerja sebulan tak nak ambil gaji. Jangan saya nak ambil gaji, tuan-tuan. Kerja sebulan nak ambil gaji, tapi Rasulullah beritahu gaji dia pada malam raya. Jadi malam itulah anugerah Allah Subhanahu Taala. Hati tidak akan mati kalau dihidupkan malam tu. Tapi itulah kita sedih, tuan-tuan. Ramai manusia yang memilih untuk tidak hidup hati dia, dengan memilih untuk mengikut jalan-jalan syaitan laknatullah. Maka kitalah penyeru-penyeru kepada kebaikan. Hidupkan malam-malam raya, tuan-tuan. Buatlah apa-apa program. Kalau sekarang ni kita dah mula PKP, buatlah pakai macam malam tadi kan, boleh buat sebesar-besar demonstrasi maya. Maka malam ni buatlah. Saya minta pada pemuda-pemuda saya untuk buat malam ni, hidupkan takbir sikit-sikit. Sepanjang malam tu ni sikit takbir, ni sikit takbir, sikit takbir. Kena 30 orang, 40 orang muda, jenuh lah tu, dah 2-3 jam. Okey lah tu. Kita hidupkan malam-malam ini supaya hati kita tidak mati. Kalau hati mati, tuan, itu yang dia nampak orang buat semua, nampak mata lalat. Nampak mata lalat. Itu salah, ini salah, yang dia salah tak tengok. Maka hatinya tak hidup, tuan-tuan. Kalau hati hidup, kita senang. Kita akan cuba fikir benda-benda yang positif dulu. Kita akan cuba mentaati apa yang Allah Subhanahu Taala arahkan. Kita akan cuba menjadi manusia-manusia yang terbaik. Sebab hati itu hidup, tuan-tuan. Bila hati mati, itu yang kita risau. Nak pula Jumaat semakin sikit orang yang boleh pergi Jumaat. Tapi hadis Jumaat tentang hati mati itu tak digunakan waktu PKP ni. Waktu PKP ni ada hadis yang tidak digunakan. Antaranya melibatkan man taraka salasa Jumat khatamallahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat, Allah akan cop mati hati dia. Khatamallahu ala qalbi. Cop mati hati itu benda berat, tuan-tuan. Kalau manusia cop, itu tak kisah. Tapi kalau Allah cop mati hati, itu berat. Tapi untuk Jumaat di musim PKP, maka tak ada masalah kalau tiba-tiba tak dapat datang Jumaat. Tapi isunya mati hati ni. Mati hati ni sangat-sangat berbahaya, tuan-tuan. Maka ada cara menghidupkan malam ini, ialah malam raya. Maka hidupkanlah malam-malam hari raya sebagai malam untuk kita menghidupkan hati kita. Adalah Allah curahkan keberkatan, Allah datangkan hidayah untuk hati ini sentiasa hidup, sentiasa nampak laluan siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan rahmatullah, mudah-mudahan kita di antara manusia-manusia, sekarang semua kita ni ketua keluarga, maka ajaklah keluarga bincang elok-elok.
Abah tak ada banyak permintaan Ramadan ni. Abah nak minta malam raya ni. Malam raya ni janganlah korang nak pergi shopping apa semua. Shopping siang dia siap. Belilah apa-apa yang patut. Malam ni kita sama-sama buat apa-apa benda yang membesarkan Allah SWT. Ajaklah anak-anak tu sembahyang hajat. Sembahyang hajat, ajaklah baca Quran sepatah dua, ajaklah sembahyang hajat. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dan sementara kita PKP itu membantu untuk kita diam kat rumah, stay at home dan stay bersama dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hati tidak mati. Insya-Allah ubatnya pada malam ini tuan-tuan. Jadi insya-Allah azam untuk kita menghidupkan malam ini setelah kita terlepas 10 tahun punya malam. 10 tahun punya malam raya terlepas. Kita pun risau juga. Saya setiap malam raya serba salah juga bila balik kampung kan. Kampung ni banyak aktiviti nak buat. Aktiviti nak buat dengan adik-beradik ramai, dengan anak cucu ramai. Jadi kita nak cari masa untuk nak selit-selit tu kadang terlalu rigid sangat. Tapi itulah mahal dia. Jadi masing-masing kita boleh mengatur, aturlah dengan aturan yang terbaik, rancanglah dengan rancangan terbaik agar kita menghidupkan malam ini dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa-apa jalan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan hati kita hati yang tidak mati. Yauma tamutul qulub, pada hari manusia kebanyakan yang mati hati. Maka zaman ni kita berhadapan dengan Dajjal tuan-tuan. Kita tak tahu Dajjal dekat mana sekarang ni. Dajjal dah masuk dalam poket kita dah. Semua keliling kita ada. Kita berhadapan tentu Dajjal lah, Ya'juj dan Ma'juj tak tahu macam mana dah. Maka ketika itu memerlukan manusia yang tidak mati hatinya. Maka manusia tidak mati hatinya, insya-Allah kita boleh dapat antara anugerah pada malam ini ialah anugerah manusia yang tidak mati hatinya dikala manusia lain mati hati. Jadi terima kasih pada pihak masjid beri peluang untuk kita berkongsi pada pagi ini. Jadi astagfirullahalazim, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keampunan. Mudah-mudahan sepanjang Ramadan kita mendapat keampunan dan teruskan dengan kemaafan sama manusia. Maka hari ini hari akhir, insya-Allah esok dapatkan kemaafan sama manusia. Mohon ampun pada Allah dan mohon kemaafan sama manusia. Layaklah kita menyambut Aid Al-Fitri, kembali balik fitrah kita sebagai manusia yang tiada dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berjaya pada Ramadan kali ini. La'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun. Aqul qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya'i wal mursalin wa ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.